الذي وفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا. الحمد لله الذي وفقنا لتلاوة كتابه العزيز فردا وجماعة وحلقة. اللهم اجعلنا ممن قبل صيامه وقيامه وغفر ما تقدم من ذنبه. اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وحف علينا الملائكة وذكرنا في من عندك بهذه الحلقات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومنهاج حياتنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan akhwat sidang halaqah Quran, shaimin, mu'takifin yang dimulia Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, sebagai halaqah Ramadan Majlisil Ilmi yang kedua, Sabtu yang kedua dapat kita adakan pada hari ini, insya-Allah akan kita bersama dengan surah Yusuf, di mana kita walillahil hamdul minnah dapat mula baca dah pada minggu lalu, dan kita akan teruskan pada minggu ini pula. Dari segi tilawahnya dan dirasahnya pula dan terjemahnya sebelum dirasah tu, insya-Allah walillahil hamdul minnah kita telah dikurnia Allah dapat keluarkan sebuah tafsir rekah-rekah al-bayan mengenai makna Quran. Walillahil hamdul minnah kita sudah edagi kepada masing-masing dah setiap wilayah. InsyaAllah cuba tanya khabar bagaimana supaya kita dapat sama-sama tadabbur dengan adanya makna dan sedikit catatan di bawahnya sebagai nota kaki dasarkan kepada tafsir para as-salafus salih dan ulama mu'tabarin mengenai dengan ayat-ayat Allah. Walillahil hamdul minnah. Kita pada hari ini kita akan baca daripada awal lagi. Saya nak baca boleh 5 ayat, kemudian saya nak serah kepada Imam Hafiz Syekh Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah untuk nak bawa majlis seterusnya dari segi bacaan, tilawah, dirasah
Kemudian kita akan dengar terjemah pada bahasa Melayu sekaligus, dan kita akan dengar terjemah pada bahasa Thai juga sekaligus. Kemudian kita cuba dirasah yang agak kata dalam sikit, nah sekaligus. Minggu dulu ni kita terjemah dah sampai 22 ayat, dan kita baca secara mendalam hanya 2 ayat ya minggu dulu ni. Habis masa kita akan ada sampai pukul 12 insya-Allah. Nah, mudah-mudahan Allah Taala menurunkan rahmat barakah yang limpah meluah kepada sekalian kita. Allah Taala bangga kita bersama dengan kita dia, dengan hamba-hamba dia di alam langit sana. Walillahi alhamdul minnah. Maka marilah kita sama-sama panjatkan niat kita kepada Allah. Berasa kata Allah bersama kita, malaikat benar-benar tersusun sampai ke langit, ke atas satu majlis dirasatul Quran wa tilawatu kitabillahil aziz. Maka betapa hebatnya majlis ini. Tidak ada majlis yang lebih hebat daripada majlis yang kita pakat baca Quran dan tadabburkan isinya. Walillahil hamdul minnah. Kita masih berada daripada bulan Ramadan yang dibeli amalan kita dengan harga yang sangat besar, yang berganda-ganda berbanding dengan bulan-bulan bukan Ramadanul Mubarak. Maka insya-Allah siapa ada hari ni bagus, kita ada jual di majlisil ilmi, dan mungkin besok di majlisil ilmi di apa dia Paramita. Bagi orang dekat-dekat dalam 10-20 orang boleh kita buat. Nah, jangan lebih daripada tu. Kemudian kita akan masing-masing pula pergi buat halaqah di rumah masing-masing insya-Allah. Kalau ada boleh buka pada teresak, maka buka online. Kalau ada radio, buka radio. Dan insya-Allah boleh kita bersama-sama secara bergapa dia ganda-ganda insya-Allah taala. Allah Taala bersama kita dan para malaikat membawa rahmat kepada halaqah kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mula baca. Saya baca sikit, boleh 5 ayat 6 ayat, kemudian kita minta Syekh kita baca. Nah, dia sebagai ahli Al-Quran, nah untuk kita pakai ikut bacaan dia, sekadar kita tengok keadaan duduk di sekitar 30 minit insya-Allah untuk kita baca saja, tak kurang ada 30 minit. Kemudian kita dengar terjemah boleh 15 minit. Kemudian kita cuba mudarasah secara faham dan mengambil iktibar dalam 40 minit. Lepas itu insya-Allah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم Ada dah.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. Kilmah ta'manna ia ada isman. Lagu mana kita buat tu? Kita wari nun musyaddadah, kita pegang nun, lepas pegang tu, lepas tu kita mucung bibi bulu tu. La ta'manna, la ta'manna. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به قال إني يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة
أرسلوا واردهم فأدلى دلوه وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بارك الله فيك. Ila huna yakfi. Untuk pagi ini kita akan cuba tadabbur sebanyak 21 ayat. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan Allah ta'ala mencucuri rahmat, boleh kita membekali iman dengan beberapa ayat dalam awal surah Yusuf insya-Allah. Maka kita terjemah pada bahasa Melayu dulu sekaligus, kemudian bahasa Thai 21 ayat ni, kemudian kita cuba buat mudarasah sikit insya-Allah taala akan 21 ayat. Dah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Pianti dekat dengan Gudam. Aku minta berlindung dengan Allah dari syaitan yang diterjang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Alif Lam Ra. Ini ialah ayat-ayat kitab Al-Quran yang menyatakan kebenaran. Sesungguhnya kami menurunkan kitab itu sebagai Quran yang dibaca dengan bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal untuk memahami.
Kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, seindah-indah cerita dengan jalan kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini. Padahal sebenarnya engkau sebelum datangnya wahyu itu adalah dari orang-orang yang tidak pernah menyedari akan halnya. Ingatkanlah peristiwa tak kala Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, sesungguhnya aku mimpi melihat sebelah bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku. Bapaknya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, kerana aku khawatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan demikianlah caranya Tuhanmu melahiramu, memilihmu, dan akan mengajarkan kepadamu takbir mimpi, serta akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana ia telah menyempurnakannya kepada datuk nenekmu dahulu, Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu amat mengetahui lagi amat bijaksana. Demi sesungguhnya kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu adalah mengandungi beberapa keterangan pengajaran bagi orang-orang yang bertanya tentang hal mereka untuk mengambil iktibar. Kisah itu bermula tatkala saudara-saudara Yusuf berkata sesama sendiri, sesungguhnya Yusuf dan adiknya lebih disayangi oleh bapa kita daripada kita, padahal kita ini satu kumpulan yang ramai dan berguna. Sesungguhnya bapa kita adalah dalam keadaan tidak adil yang nyata. Ramai di antara mereka berkata, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat yang jauh, supaya perhatian dan kasih sayang bapa kamu bertumpu kepada kamu semata-mata, dan supaya kamu sesudah itu menjadi orang-orang yang baik dan terpakai. Salah seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi buanglah dia ke dasar perigi telaga, supaya dia dipungut oleh sebahagian dari orang-orang yang musafir yang lalu di situ, kalaulah kamu tetap hendak menjalankan rancangan kamu itu. Mereka pun pergi berjumpa dengan bapa mereka lalu berkata, wahai bapa kami, mengapa engkau tidak percaya kepada kami tentang Yusuf, padahal sesungguhnya kami sentiasa bertulus ikhlas mengambil berat kepadanya. Biarkanlah dia untuk turut bersama serta sama-sama kami, supaya dia bersukaria makan minum dan bermain-main dengan bebasnya, dan sesungguhnya kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Bapa mereka menjawab, pemergian kamu membawanya bersama sangatlah mendukacitakan daku, dan aku pula bimbang ia akan dimakan oleh serigala ketika kamu lalai dan mengawalnya. Setelah mereka pergi dengan membawa bersama, dan setelah mereka sekata hendak melepaskan dia ke dasar perigi, mereka pun melakukan yang demikian, dan kami pula ilhamkan kepadanya
sesungguhnya engkau wahai Yusuf akan tersamat dan akan memberitahu mereka tentang hal perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak sedar dan tidak teringat lagi kepadanya. Dan sesudah itu datanglah mereka mendapat bapa mereka, dan sesudah itu datanglah mereka mendapatkan bapa mereka pada waktu sanja sambil buat menangis-nangis. Mereka berkata, wahai bapa kami, sesungguhnya kami telah pergi berlumba-lumba, berburu, dan kami telah tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami. Lalu ia dimakan oleh serigala, dan sudah tentu ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami ini, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Dan bagi mensahkan dakwanya itu, mereka pula melomorkan baju Yusuf dengan darah pelesu bagi mereka berkata. Bapa mereka berkata, tidak, bahkan nafsu kamu memperelakkan kepada kamu sesuatu perkara yang tidak diterima akal. Kalau demikian, bersobatlah engkau dengan sebaik-baiknya. Sabarlah aku. Bersobatlah aku dengan sebaik-baiknya, dan Allah jualah yang dipohonkan pertolongannya sebab mengenai apa yang kamu katakan itu. Dan semasa Yusuf di dalam perigi dalam telaga, datanglah ke tempat itu satu rombongan ahli perniagaan yang sedang dalam perjalanan. Lalu mereka menghantarkan seorang pencari ayat bagi mereka. Setelah sampainya ke perigi itu, ia pun menghulurkan timbanya, dan manakala ia melihat Yusuf bergantung pada timbanya, ia berseru, hai, ini sesungguhnya menggembirakan. Ini seorang budak lelaki yang cantik parasnya. Setelah mengetahui hal itu, saudara-saudaranya pun datang, serta mereka sembunyikan keadaan Yusuf yang sebenarnya untuk dijadikan barang perniagaan, dan Allah amat mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Dan setelah berlaku berundingan, mereka menjawabnya dengan harga yang murah. Menjual. Menjual. Dan setelah berlaku perundingan, mereka menjualnya dengan harga yang murah, beberapa dirham saja bilangannya. Dan mereka adalah mereka adalah dari orang-orang yang tidak menghargainya. Dan setelah Yusuf jualkan di negeri Mesir, berkatalah orang-orang Mesir yang membeli Yusuf kepada isterinya, berilah dengan layanan yang sebaik-baiknya, semoga ia berguna kepada kita, atau kita jadikan dia anak. Dan demikian caranya kami menetapkan kedudukan Yusuf di bumi Mesir, untuk dihormati serta disayangi, dan untuk kami mengajarkan kepadanya sebahagian dari ilmu yang takbir mimpi. Dan Allah amat berkuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkan, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Barakallahu fiik. Syakrallahu lakum. Amat dengan bahasa Melayu, insya-Allah kita saling kepada bahasa kita, insya-Allah. Tafadhal.ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลิฟลามรอเหล่านี้คือองค์การทั้งหลายของคัมภีร์ที่ชัดแจ้งแท้จริง
เราได้ประทานอัลกุรอานลงมาเป็นภาษาอาหรับเพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้ปัญญาคิดเราจะเล่าเรื่องราวที่ดียิ่งแก่เจ้าตามที่เราได้ประทานองค์การอัลกุรอานนี้แก่เจ้าถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้ที่ไม่ทราบเรื่องราวก็ตามจงรำลึกถึงขณะที่ยูซุฟได้กล่าวแก่พ่อของเขาว่าโอ้พ่อจ๋าแท้จริงฉันได้ฝันเห็นดวงดาว11 ดวงและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ฉันฝันเห็นมันคารวะต่อฉันเขายะกุบกล่าวว่าโอ้ลูกรักเอ๋ยเจ้าอย่าได้เล่าความฝันของเจ้าแก่พี่น้องของเจ้าเป็นอันขาดเพราะพวกเขาจะวางอุบายแก่เจ้าอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมแท้จริงซาตานนั้นเป็นศัตรูที่ชัดแจ้ง และเช่นนั้นแหละพระผู้อภิบาลของเจ้าทรงเลือกเจ้าและทรงสอนให้เจ้ารู้วิชาทำนายฝันและทรงให้ความโปรดปรานของพระองค์สมบูรณ์แก่เจ้าและวงวานของยะกุบเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงให้ความโปรดปรานอันสมบูรณ์แก่ปู่ทั้งสองของเจ้ามาก่อนแล้วคืออิบราฮีมและอิสฮากแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญาณแท้จริงเกี่ยวกับยูซุฟและน้องของเขานั้นมีสัญญาณอันหลายประการสำหรับบรรดาผู้สอบถามจงรำลึกถึงขณะที่พวกเขากล่าวว่าแน่นอนยูซุฟและน้องของเขาเป็นที่รักแก่พ่อของเรายิ่งกว่าพวกเราทั้งที่พวกเรามีจำนวนมากแท้จริงพ่อของพวกเรานั้นอยู่ในการหลงผิดจริงๆพวกเจ้าจงฆ่ายูซุฟเลยหรือเอาไปทิ้งในที่เปลี่ยวเสียเพื่อความเอาใจใส่ของพ่อของพวกเจ้าจะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นกลุ่มชนที่ดีหลังจากเขาคนหนึ่งในหมู่พวกเขากล่าวว่าพวกเจ้าอยากฆ่ายูซุฟเลยแต่จงโยนเขาลงไปในบ่อลึกเพื่อผู้เดินทางบางคนจะได้เอาเขาออกมาพวกเจ้าจำต้องกระทำเช่นนั้นหากพวกเจ้าจำต้องกระทำเช่นนั้นพวกเขากล่าวว่าโอ้คุณพ่อของเราทำไมท่านไม่ไว้ใจเราที่มีต่อยูซุฟและแท้จริงเรานั้นเป็นผู้เอาใจใส่ต่อเขาพรุ่งนี้ขอให้ส่งเขาไปกับเราเพื่อเขาจะได้กินอิ่มและเล่นอย่างสนุกสนานและแท้จริงเรานั้นเป็นผู้ดูแลเขากล่าวว่าแท้จริงมันจะทำให้ฉันเศร้าใจเมื่อพวกเจ้าจะเอาเขาไปและฉันกลัวว่าสุนัขป่าจะกินเขาขณะที่พวกเจ้ามิได้เอาใจใส่ต่อเขาพวกเขากล่าวว่าหากสุนัขป่ากินเขาทั้งที่เรามีจำนวนมากดังนั้นพวกเราเป็นผู้ขาดทุนอย่างแน่นอนเมื่อพวกเขามาหาเขาไปเมื่อพวกเขาพาเขาไปพวกเขาตกลงกันว่าจะเอาเขาโยนไปในบ่อลึกและเราได้ประทานองค์การแก่เขายูซุฟว่าแน่นอนเจ้าจะได้เล่าแก่พวกเขาถึงการกระทำของพวกเขาในครั้งนี้โดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัวเลยและพวกเขาได้กลับมาหาพ่อของพวกเขาเวลาค่ำพลางร้องไห้พวกเขากล่าวว่าโอ้พ่อของเราพวกเราได้ออกไปวิ่งแข่งขันกันและเราได้ปล่อยยูซุฟไว้เฝ้าสิ่งของเราแล้วสุนัขป่าได้กินเขาไปและท่านย่อมไม่เชื่อเรา
ทั้งที่พวกเราเป็นผู้พูดจริงและพวกเขาได้นำเสื้อของเขามามีเลือดปลอมปนอยู่มีเลือดปลอมติดอยู่เขากล่าวว่าแต่ว่าพวกเจ้าได้แต่งเรื่องขึ้นเพื่อตัวของพวกเจ้าดังนั้นการอดทนเป็นสิ่งที่ดียิ่งและอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือต่อสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวอ้างและคณะเดินทางได้มาถึงแล้วพวกเขาได้ส่งคนแบกน้ำของพวกเขาไปตักน้ำจากบ่อพวกเขาได้ย่อนถังของพวกเขาลงไปในบ่อเขากล่าวว่าโอ้ข่าวดีจริงๆนี่มันเด็กนี่และพวกเขาได้ซ่อนเขาไว้เป็นสินค้าและอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเขากระทำและพวกเขาได้ขายเขาไปด้วยราคาที่ไม่แพงนักโดยที่พวกเขาเป็นผู้มักน้อยและผู้ที่ซื้อเขามาจากอียิปต์กล่าวแก่ภรรยาของเขาว่าจงให้ที่พักแก่เขาอย่างเหมาะสมบางทีเขาจะทำประโยชน์ให้กับเราได้บ้างหรือรับเขาเป็นบุตรบุญธรรมและเช่นนั้นแหละเราได้ทำให้ยูซุฟมีอำนาจในแผ่นดินและเพื่อเราจะได้สอนให้เขารู้วิชาทำนายฝันและอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้พิชิตในกิจการของพระองค์แต่ว่ามนุษย์ส่วนมากไม่รู้ซะดะกัลลอฮุน อะซีม Jazakallah khair. Alhamdulillah. 21 ayat kita bersama-sama dengannya dan kita dapat dengar bahasa Melayu, bahasa Thai, terjemahannya. Mari kita tengok mendalami cerita Nabi Yusuf alaihi salam dengan bapaknya Yaqub alaihi salam. Di mana surah ni diturun di masa Mekah, waktu mana Nabi tengah susah kerana kematian Abu Talib dan Siti Khadijah. Maka Nabi itu sangatlah berasa susah hati, tak ada tempat nak gantung lah bahasanya pada dasar cara susunan masyarakat. Tapi Allah Ta'ala tu tetap ada, Nabi tetap menunjuk Allah tidak bersyirik dengan sesiapa pun. Cumanya bahasa dia manusia ni bila ada bersaing-saing tu, terutama bersaing dalam rada isteri ni, maka pakak-pakak dia berasa duka cita kerana Siti Khadijah ni. Nah, walaupun dia isteri tapi lebih pada arti isteri dia tu. Supaya kata orang ju pelihara dia kata Abu Talib pun orang pelihara dia sejak pada umur 28 tahun lagi. Dan dia pun duka cita banyak-banyak hal. Kata setengah tahun duka cita kerana Abu Talib tak masuk Islam. Duka cita mati, tak tahu nak buat mana. Siti Khadijah duka cita kerana Siti Khadijah merupakan tempat orang duk malu Allah dari segi harta banyak dan mulut tupai segi harta. Maka Nabi Muhammad pun mula diserang oleh orang secara kuat sikit apabila dua orang tokoh ni tidak ada. Kerana manusia ni dia ada terikat dengan manusia. Orang kafir khususnya, orang jahat umumnya, dia tu selalunya terikat dengan manusia. Dia nak buat jahat dalam dunia ni kerana dia tak ada Tuhan. Orang ada Tuhan tak buat jahat ke orang. Orang ada Tuhan dia tak mungkin buat jahat ke orang. Lebih lagi kalau dia beriman dengan Allah dan dia berasa tak Allah dekat dia sama, maka dia mustahil nak buat jahat kepada orang. Dengan sebab tu maka turun surah ni sesuai dengan suasana Nabi yang duk lagi susah. Wari surah yang lebih susah pada Nabi lagi. Kalau kita tengok tu, kedudukan Nabi Yaqub ni, Masya Allah, Tuhan lah punya tahu bagaimana kau uji Allah kepada mereka berdua, dua beranak ni. Kalau ada mak tak mati, maka mak pun habis teruk pada pak lagi. Mak apabila anak pergi jadilah ni tak gitu. Maka contohnya duk khilaf mak mati halus ke mak mati ada yang mari di Mesir. Waktu tu Al-Hasan kata mak dia sungguh mak mari Mesir.
Adapun ulama umum dia kata mak tiri dia mati waktu kecilnya. Bagi sejarah Nabi-Nabi tidak ada seperti sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang detail. Sejarah Nabi lain tak ada detail sahabat. Nah khilaf kat ni Nabi ni masya-Allah pek betul. Nah kerana merupakan Nabi untuk sekalian umat manusia dan Nabi sekalian manusia dan Nabi untuk sampai kepada kiamat. Lalu sejarah dia tidak ada krum-kera Nabi, tidak ada yang dia menampakkan bahasa keliru sejarah Nabi. Maka ayat dan surah ni 111 ayat kecek tentang Quran. Nah, mula dengan huruf muqatta'ah alif lam ra dan beri kepujian kepada kitab yang sangat nyata Al-Quran, tilka ayatul kitabil mubin. Dan Allah Ta'ala mengaku sendiri inna anzalnahu bukan Quran, bukan Nabi Muhammad duk ngekah cara dia tak. Sesungguhnya kami menurunkan dia. Turun ni daripada maqam yang tinggi, Quranan sebagai Quran dalam bahasa Arab. Allah Ta'ala pilih bahasa Arab semulia-mulia bahasa. Sebab Allah Ta'ala pilih bahasa Arab, maka bahasa Arab merupakan bahasa yang tertua hari ini yang ada di kalangan penggunaan manusia, ya, yang tidak berubah. Arab zaman Nabi Lahna, Arab zaman lah ni tak ada berubah. 1500 atau 400 tahun lebih dah. Tak supaya bahasa lain yang ada berubah. Nah, kalau pun bahasa Cina, bahasa lama juga api ada perubahan. Nah, wayakon dia dan gapanya menurut kata orang kaji ahli bahasa. Oleh itu maka la'allakum ta'qilun, dulu kita kecap panjang mengenai dengan la'allakum ta'qilun, kerana Quran ni kena pakai akal. Nah, untuk nak tadabbur. Allah Ta'ala turun Quran liyadabbaru ayati, tadabbur ni kena pakai akal, fikiran. Siapa akal cerdik boleh pakai banyak sikit, boleh faedah banyak daripada Quran. Siapa akal dia rendah maka faedah yang rendah sikit. Maka manusia tak serupa akal dia, maka berlainan tanggapan manusia terhadap Quran Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang sederhana sekali, maka orang yang tak ada siapa perekat gila boleh faham Quran belaka. Walau kelas rendah, walau benak setara mana pun boleh reti Quran belaka. Ini di antara mukjizat Quran. Orang bijak reti banyak, orang kurang bijak reti sekadar. Untuk nak jadi habisnya nak apa dia kewajipan dia terhadap kitab Allah hantar kepada dia. Sebab tiap-tiap orang tu dituai untuk terima Quran belaka. Nah, tiap-tiap orang manusia adalah penerima Quran. Walau orang Islam, walau orang munafik, walau orang kafir. Orang kafir pun ya. Nah, Tuhan hantar Quran kepada dia, kepada semua yang berjiwa, yang bernyawa. Nah, yang panggil apa? Al-Quran มาจากเจ้าของชีวิตให้กับทุกชีวิต itu kena kaedah yang mati dah. Nah, Tuhan hidup untuk sekalian yang hidup, itu Quran. Cumanya hak ni tak pakai akal, maka tak dapat apa sekarang. Hak ni pakai akal boleh sekadar, hak ni pakai akal banyak boleh banyak. Dan paling banyak akal ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggi sekali. Lepas tu para sahabat radhiyallahu anhum, lepas tu tabi'in, akal dia tu maratib wa darajat. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Jadi kita tengok sini ahsanal qasas ni, nah, iaitu cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Tak ada dah lah nak molek pada nak cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Dari segi orang panggil, orang muda boleh dengar, orang tua boleh tengok, keluarga boleh rasa, orang umum boleh sedar. Nah, kalau kita tengok situ tu ahsanul qasas sungguh-sungguh. Nah, cerita sebaik-baik cerita. Nah, seindah-indah cerita dengan cara Allah Ta'ala tu mewahyi kepada Nabi Muhammad SAW secara wahyu. Cerita salah satu daripada isi Al-Quran. Dan cara Nabi berdakwah dengan cerita. Salah satu sumber dakwah iaitu cerita.
Salah satu daripada bentuk pada ajaran agama ialah bentuk cerita. Al-qisasu minad din, daripada agama. Dan royak hak agama. Kerana dalam Quran semua agama. Agama makna cara hidup. Jangan royak agama tu makna cara sembah dah. Cara hidup. Di antaranya kena sembah Allah. Nah, kadang-kadang hidup ni makan, hidupnya minum, tidur, bangun, itu makna cara hidup, bukan cara menyembah. Nah, cara hidup. Nah, cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadzal Quran wa Quran ni wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Ghafilin sini bukan makna bodoh, makna kata tak tahu. Belum pada Quran ni cerita Yusuf orang tak erti mana ke Mekah. Nah, belum Quran lagi. Nah, dia cerita Nabi Nuh, biasa dia mau kacak bari-bari juga. Yusuf kurang benar. Kata setengahnya, Yusuf ni cerita yang diambil peduli oleh orang Yahudi. Yahudi tu dengan ayat mengenai Yusuf ni dia heran, cerak dah bukan dah. Nah, bukan orang tamada dalam Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam. Tapi gitunya. Nah, dia tak akan turut. Mula ceritalah mana peristiwanya iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dia mimpi, ini saya dengar daripada ahli tafsir, mimpi anbiya adalah wahyu juga. Nah, padahal celah ni Nabi Yusuf tak ada Nabi lagi. Sebab tu saya tak ada boh dan nindak. Ibn Abbas riwayat tu. Nah, ru'yal anbiya adalah wahyu dah. Nah, jadi seolah-olahnya irhas dulu ke mana ke dalam bentuk katanya satu bukan daripada hawa nafsu, bukan daripada syaitan mimpi puak-puak Rabbi ni. Maka lalu itulah mimpi dia sungguh jelas sungguhnya apabila siapa dia perakhir cerita tu berpuluh-puluh tahun baru nampak sungguh mimpi ni. Bukan setahun dua dak mimpi ni. Bagi Allah Ta'ala nak uwi ke Nabi Yusuf ni, dia uwi ke umur dalam 12, 13, 11, 10 gitu ya. Lalu tu ya pada ayah dia, kata dia ni nampak dalam mimpi ya, katanya sebelah hutim. Nah, sebelah hutim mana sebelah orang adik dia lah. Belah orang kakak dia yang kedua belah, yang dua belah beradik semua. Nah, lalu tu lah. Nah, mak dia bulan Syamsu tu pak dia pakat sujud dia, hormat pada Yusuf sebagai seorang yang dihormati selaku Nabi Allah. Masa tu belum pada Nabi Muhammad, cara hormat pada manusia adalah sujud. Nah, serupa dengan Allah Ta'ala suruh malaikat sujud kata ada itulah. Bukan sujud sembah, tapi sujud hormat. Nah, siapa pada zaman Nabi katuk buku sujud hormat. Tak boleh sujud pada manusia walaupun sujud hormat tak boleh. Rokok pun tak boleh. Jangan ke sujud, rokok pun tak boleh. Sekat zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Nabi Yusuf ni, kalau itu dia sujud kepada orang yang dihormat. La ilaha illallah. Tak ada beza dengan orang sujud berhala lah. Sujud berhala sujud ibadat. Sujud manusia ni sujud hormat. Ya. Bapak yang kata mu jangan royak ke orang Yusuf. Tak usah royak ke adik-beradik mu lah mu mimpi ni. Kerana adik-beradik mu tu dia jadi pak ya khabar ya tengok reti. Perak anak 12 orang ni dia reti tengok anak dia lah mana ada dah. Ya Yusuf ni comel lagi, juruh lagi. Jadi adik-adik patut mak lain. Dua orang Yusuf dengan Bunyamin mak lain. Berlainan ibu ni ada kesal juga dalam keluarga. Nah, lalu itulah kepada orang yang banyak ibu, jaga-jaga kena perasaan tu, syaitan tu ada celah luas sikit daripada ibu tula. Kalau ibu tula lagi ya buat boleh. Anak ada Qabil dengan Habil tu, mak tula, mak Hawa, dua-dua tu. Tapi ya buat boleh juga dia bunuh. Nah, siapa bunuh? Nah, bukan sekadar katanya hak dia telaga. Qabil Habil ni, habis itu kata syaitan ni dia kuasa memecah belah di antara suami isteri. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa qalbihi, bainal mar'i wa zawji. Nah, jadi dia tu boleh memecahkan
boleh macam syaitan ni tuhawi kekuatan pada dia luar biasa. Nah, sama ada syaitan manusia maupun syaitan jin. Nah, syaitan manusia pun buat jahat ni luar biasa. Nah, oleh itu maka inna syaitana lil insani adu mubin nyata. Zaman Yakub, zaman belum datu syaitan ni dia berjaya menguasai atas nabi-nabi seperti Adam alaihissalam. Maka ning maka tidak syak lagi, dia sangat ngaruh sekali. Mulai Yusuf ni merupakan bakal rasul. Lalu tu pak dia royak, pak dia ni pun rasul juga. Abang tu pak dia royak ni wahyu dah lah, bukan dia main dah. Pak dia katakan wa kadzalika yajtabika rabbuka, he anakku, Allah Ta'ala nak uji. Yajtabi ni pilih, Allah Ta'ala pilih mu di kalangan anakku 12 orang. Saya belum jelas lagi, kata duk cari sumber yang agak kata sahih. Katanya semua anak Nabi Yakub 12 tu rasul belaka, Nabi belaka. Tapi tengok pada ayat ni kata kadzalika yajtabika rabbuka, mana kata Yusuf seorang ya. Hak lain boleh jadi Yusuf seorang tu rasul, hak lain tu nabi. Wallahu alam. Saya tidak masuk dalam tafsir saya sebab barang saya tak jelas. Bila tak jelas kita tak masuk dalam link. Kita kau cari semula, tengok betul ke tak anak Yakub 12 orang tu nabi belaka. Tapi nabi masya-Allah perbuatan bukan seperti nabi lah. Kita tengoklah ni. Sebab tu kita tak berani nak boh atas kata-kata ahli tafsir. Dalam kitab tafsir ayat benar tu. Lalu itulah saya tidak ambil hak tu. Bukan semua yang tercatat dalam kitab tafsir saya boleh tafsir saya. Bukan semua orang yang kata dalam tafsir saya ambil boh. Saya tengok seboleh-bolehnya tak ada kata maudhu' barulah saya ambil. Kalau boleh nak uji sahih. Jadi ambil kamkat semua barulah saya buh dalam al-bayan saya ni. Kerana ini merupakan satu pengkelasan yang bagi saya rasa insya-Allah terbaik bagi saya berasa. Selamat daripada kata-kata pada Israiliyat yang banyak-banyak. Walaupun Israiliyat dan tafsir Ibn Katsir pun ada. Bukan saya ambil semua tafsir Maibuh dan ni tak, ambil sesengah pendapat sahaja Maibuh hak yakin katanya ke arah benar. Walau bagaimanapun boleh kita discuss, apa ada maklumat ya kita boleh discuss lagi. Wa yu'allimuka min ta'wil ahadis. Tu dia mengajar ni pak ya royak ni. Yu'allimuka min ta'wil ahadis, akan ilmu pasang tamnai fan, ilmu pasang takbir mimpi. Wa yutimmu ni'matahu, dan Allah Ta'ala menyempurnakan 3 T siniawi. Wa yutimmu ni'matahu alaik, yajtabika, yu'allimuka, yutimmu ni'matah. 3 T ya wis. Hak yang Nabi Yakub hak anak dia. Wa ala ali Yakub, dan atas keluarga Yakub. Sini ada di Semerang ni. Apakah atas keluarga Yakub? Yakub ya, di keluarga Yakub ni mana kata 12 orang semua. Kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Atau rasul belaka tu. Inna rabbaka alimun hakim. Sungguhnya Tuhanmu sangat bijak, lagi pula sangat mengetahui. Mengetahui dan bijak. Sungru, rabru, lagi pula percaya. La ilah. Jadi subhanallah, ayat yang kena ni merupakan satu ayat yang Yakub tu khabar hasil daripada mimpi anak dia. Yakub ayat kadang dia lah. Jadi Yusuf ni cicit, tidak ada cicit kepada Nabi yang tok Nabi, pak Nabi, anak Nabi, cucu Nabi. Hak ni satu sai hak ni. Satu barisan ni ya. Satu barisan ni ya. Alhamdulillah, Yusuf ni cicit kepada Nabi, cucu pada Nabi, anak pada Nabi. Nabi belaka pak ya.
Nah, tak ada lah supaya Yusuf. Lalu itulah banyak ujian Yusuf alaihissalam, dan comel tu baik. Buat bakal Nabi ni bakal comel-comel saja, walillahil hamdul minna. Utama Bani Israel buat dia tu. Nah, habis laqad kana fi Yusuf wa ikhwah, mula cerita lah ni ayatul lisailin. Allah Ta'ala wari sebagai suatu tanda, beberapa ayat bagi orang yang bertanya-tanya. Waktu mana puak yang kata, kita nampaknya, nah Yusuf ni nampak pak kita ni tak adil nampak. Nah, iz qalu ya Yusuf wa akhuhu ni Bunyamin dah ahabbu ilayya ila abina, lebih dikasih kepada bapa kita minna daripada kita, wa nahnu asbah, kita ramai, kita 10 orang lah mak kita, dan mak 2 orang tapi nampak kasih. Tu pasal ya ni jaga molek ya anak basuh lah Yusuf ni. Kalau kita tengok cerita ni, pak anak basuh ni goleknya pak ni dia tua dah nak boleh anak basuh ni, lembut hati, kesia tinggi ya ada. Lalu tu ya kasih lah kan anak basuh dia. Nah, tu golek lah tu, terutama mak dia Umayyu, mak ni dia kena kasih kan anak basuh dia. Nah, dia sebut kata maksu juga. Mula abang kakak dia tu mula nak berdeki lah. Sebab apa? Sebab ia adalah sikit sebanyak kelebihan Allah Ta'ala wi murah hati mak pak kepada dia tu. Betul ni satu periktibaran besar kepada keluarga. Nah, lepas tu kau ni kalau mak mati pun ialah juga pak ni pula kesih belah. Kau kesih belah lagi sebab mak mati. Kalau mak hidup pun pasal dia mak ni ya ada anak 2 orang ni ya jauhi suatu perhatian. Dan mak ni besar-besar belakang dah. Allah. Ya atas pak ya ni tak jadi, tak ada. Kalau gitu pak ya kerah. Pak Bani Israel ni ya pak ya la ilaha illallah. Uqtulu Yusuf. Suruh bunuh Yusuf. Bunuh adik. Tak ada. Anak orang kita mada tak ada. Anak Nabi kecek lah ni. Ni tengok syaitan. Saya tak ada nak tengok anak dia, nak tengok syaitan dia duduk jing anak Nabi ni. Dia duduk ruk. Lepas tu duduk gapa? Pakak ratai nak pergi jadi anak Nabi rebah. Uqtulu Yusuf. Tak ada siapa situ sebenarnya cara nak selesai Yusuf dengan pak ya, bukan. Tapi syaitan ni la haula wala quwata illa billah. Abah Yakub ya dah, inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Uqtulu Yusuf. Tu baiklah pun dengan hak pun tu baik daripada kata daripada pak ya kata ni apa jelas. Nah, au trahuhu ardan, atau kita halau dia pergi tak di mana-mana. Yakhlu lakum wajhu abikum, jangan wayah mung tu boleh duk tengok dia. Tak ada nak care kat mana dah boleh ada. Nah, tu. Lepas tu lepas pada tu wa takunu min ba'di qauman salihin. Ini satu benda juga. Saya ayat ni Allah banyaknya boleh kita ambil periktibaran. Dan adalah kamu tu lepas pada muat Yusuf lah tu boleh jadi orang soleh. Makna banyak betul ni. Boleh jadi kalau Yusuf dah ada mula dia salah tak boleh mula berdeki ke dia. Mula berdeki ke dia, dengar ke dia adanya wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ghil ada pada Yusuf. Dan Yusuf tak ada pun habis ghil. Mula dia orang salah. Boleh jadi kau tu. Nah, banyaklah ada serah tafsir maknanya gapo dia wa takunu min ba'dihi qauman salih, mana qauman taibin. Mutabak lepas dah tu. Kita tabak lepas dah tu. Buat dulu. Habis cerita ni. Lepas tu kita tabak. Nyakit ajaban lah ni banyak tu benalah tu. Buat benar masak. Tukar kita ni kat nak nak mati kita tabak. Astagfirullah wa atubu ila. Allah Taala marah benar ya ni. Benar. Salah seorang daripada adik-beradik dia ada juga dalam 10 orang atau orang hati lemuk. Hak tua sekali katanya Yahuda.
La taqtulu Yusuf, jangan bunuhlah adik kita. Bunuh apa? Allah balas sama dia. Hak ni asmillah ya sorang. Jangan la taqtulu Yusuf. Qala qailan minhu, sorang. Tapi dia tua sekali. Boleh dia ada sifat kesian belah kepada adik tu tinggi sikit bila dia kakak abang tua. Puak-puak lalu ni ya pasal dia berdeki sama adik dia tu. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Tak mudah juga dia bang. Capak. Kita tahu le telaga mana-mana. Tapi bukan tahu ni mati. Tengok kita tengok. Cara banyak mana sini kita tengok ya wari cerita tu. Yaltaqitu ba'du sayyarah, bukan nak mati. Nah, supaya ada orang mari lalu lintas pergi ambil air naik usaha. Ya boleh pergi sekali dengan orang tu. Cara kita nak lepas jauh nak mana nak pergi ya tak kuasa nak pergi. Kita tahu dia orang lalu lintas kata telaga ni katanya di Palestin. Telaga ni nah di Palestin kata tahapnya. Nah kata setengahnya di Syam. Jauh juga lah yogi tu. Yang kitanya subhanallah lah. Yaltaqitu ba'du sayyarah. Ni pengisyarat kakak tua sekali. In kuntum fa'ilin. In kuntum fa'ilin ada dua makna. Satunya, kalau mu nak pakai aku. Kalau mu ni fa'ilin dengan pendapat aku. Ataupun kalau mu kacau jahat kadek juga setara kat tu jadi. Itu dua makna sini. In kuntum fa'ilin. Nah, mu nak kacau nak jahat juga sekatu. Aku nampak sekatu. Jadi orang pakat dengar ya betul sekali. Puak-puak adik-adik ni tak wani buat dia kata gitu. Ni di antara kelebihan anak Yakub ya didik anak dia. Nah, anak catat belaka tak ada nanti nak sahabat. Allah kerahnya oleh keluarga tu. Kerah. Habis itu mari iqtulu tu. Kalau ada anak tino seorang dua yang lembut sikit, dia mau ayat kata keluarga dia ada anak tino tiga orang tu, yang lembut tu wari kelemahan anak tino tu. We abang-abang yang adik-adik yang ni yang lembut hati. Ni tak ada sahabat, jatuh belakang, bekai belakang. Bekai belakang. La ilaha illallah. Ya. Qalu ya abana. Ya waklah lah. Ya ogi, tahu. Allah situlah. Ni celah ayat 10 sebelah ni. Allah Tuhan lah. Saya teriak ayat ni. Kalau saya dengar Allah Tuhan lah punya tahu. Apabila apalah kita pergi dulu. Pak kami ya mari mulalah. Mula wang pen. Ya wang pen malak dah. Lepas tu ya mari mula jalan pen dia. Ayah dia kata, apa ayah tak percaya ke hamba ni, puak kami ni nak jaga Yusuf. Yusuf tak je tu baik dengan hamba duk tu baik di ke pada Yusuf tak tu baik dengan hamba. Ayah apa tak itu baik. Ya dah heran dah. Ning tu jadi satu pirut dah situ. Apa ayah ya tak itu Yusuf tu baik. Orang lain tu baik belaka. Nah, tu. Lepas tu tak ada kata Yusuf umur 45 tahun tak ada banyak ke 10 naik ke atas belaka. Besar juga dah lah boleh main bola dah lah Yusuf ni celah ni. Tapi bola dah luh macam tu. Irsilhu ma'ana gadan esok hamba nak minta ayah lepas Yusuf pergi atik sekali dengan hamba. Dia masuk kecek buat dia. Bila Yusuf suka-suka hati atik buat kami nak jaga Yusuf. Yakub ni Nabi, ya ada firasah Nabi, adanya wahyu Allah Ta'ala, tapi semua ni Allah Ta'ala nak atur berlakulah tu. Qala apa dia Yakub jawab bila anak mari duk pakat tekan nak suruh hantar adik dia ni pergi atik esok tu baik benar lah pasal apa kita tu baik benar. Inni la yahzununi, aku rasa susah hatinya kalau munggi dengan dia, aku susah hati. Ada dah berasa perut dia ada dah. Tiap-tiap benda jahat ni orang yang dirasa ni ya tubik. Wa akhafu an ya'kulahu dhib, tak tahu nak pusing ke mana. Noyak kata aku takut membuat tu nampak kata duk faham salah ke anak pula.
suka jahat ke anak Nabi aku ada juga, tapi ya dalam hati ada benalah tu. Nah, lah hati ya, wa akhafu an yakulahu dzib wa antum anhu ghafilun. Mengalik-alik Yusuf ni. Kalau kita tengok sini, Yusuf ni tak ada besar mana. Tengok pada ni, tengok pada ayat ni Yusuf tak ada besar. Yusuf baru-baru duk boleh berjalan sikit-sikit, ataupun bobo pandai berlari ya. Tak pandai nak jaga diri lagi kalau kita tengok pada ayat ni. Habis itulah umur ni saya tak ada, duk cari-cari 12 tak 13 tak ada banyak, duk celah tu ya. Tak ada bawah dah tu. Orang-orang yang dia tafsir lah, Ibn Abbas gapo puak tu duk celah tu umur dia. Qalu, jawab puak dia pandai jawab. Kalau serigala mai makan agak, mapa mai makan agak, mana katanya sunat pa mai makan agak, kita rugilah, kita ramai-ramai ni rugi. Sama-sama usbatun, tapi saya duk tengok usbatun ni tak serupa dengan usbatun atas. Usbatun ayat yang ke-8 tu lain dengan usbatun ayat 14. La ilaha illallah. Patu falamma zahabu bihi ni Allah ning lah. Yusuf pun nanti pun dah lu teh dengan kakak lah pasal Allah sinilah kita tubik umur ya pakak kata hudus ada maki kata maku kat ni coba kat ni. Jadi apa dia pakak-pakak lepas arang masing-masing pada atas kepala Yusuf. Allah ni saya ambil daripada perkataan apa kata At-Tabari ya, Tabari yang kata selepas Yusuf dikeluar dari ayahnya Yakub, saudaranya terus memakinya dan memukulnya pakak goda dengan bermacam-macam perbuatan kejam. Mujak aku lututmu ada belakang. Mereka ikatkan Yusuf dengan tali. Yusuf ikat dengan tali. Manakala Yusuf berjerit-jerit panggil ayahnya Yakub. Panggil ayah. Allah. Serta usaha nak manja-manja dengan kakak ni. Tiap-tiap orang pakai jab belakang. Nak manja hak ni jab, hak ni lutut. Allah Tuhan lah punya tahu. Jerit minta tolong pada setengah saudaranya, tetapi tidak juga ditolong, bahkan ia ditampar, dimaki juga. Dia ingat atas ni boleh tolong, ya biasa kembik ada lah, dia kembik. Ya pakat dah buat dia. Allah. Pakat wak udah. Pakai baju soyak, baju gapa. Hayung jatuh dari telaga. Allah Tuhan lah punya tahu. Serta dikerak tali. Mula tu ikat tali Allah lagi, kerak dem jatuh gelum masuk. Allah. Lalu Yusuf jatuh ke dalam telaga itu. Telaga tak tahu dah Allah, tak dapat patak telaga. Allah. Tetapi dengan pertolongan Allah, ia tidak dimudarat. Allah alam, malaikat disambut ke apa ke Allah alam. Bahkan Yusuf mendapat tis ketul batu dah besar di pantat telaga itu. Ada satu batu besar boleh duduk cak atas batu tu lah. Ya Allah, semua ni lalu mahfuz belakang. Lalu ia berpijak di atasnya, maka selamatlah ia. Dia nangis-nangis, duk teriak, ya Allah, kalau kita orang tua lagi, bagaimanakah dia budak? Lalu dipanggil oleh saudaranya Yusuf. Panggil bukan panggil nak tolong, panggil nak tahu tengok hidup ke mati. Allah. Dari pihak atas telaga untuk diketahui apakah Yusuf masih hidup. Ia menyahuk lah. Ingat tak menyahuk lah. Dah takut orang nak tolong ia akan rasanya. Takut dia mau sesat akan nak tolong dia lah rasanya. Menyahuk panggilan mereka dengan harapan semoga mendapat kesebelah daripada mereka. Rupa-rupanya dia panggil nak tahu tak hidup ke mati. Bahkan kalau tak mati lagi, mereka usaha untuk menghampaskan batu besar turun ke dalam telaga pula. Nak ambil batu, hak telaga tu pula. Ini cerita Tabarani lah. Tabari afwan.
supaya membunuhnya, tetapi muncul ada seorang Yahuda ni lah, kakak tua yang jangan ambil batu. Dari situ kita buat siapa depan kita sekarang ni ya. Tak ada nak suruh buat turun batu dah. Ni ayat atas semua tu filah daripada Allah Mahfuz belaka. Allah Ta'ala jaga menolaknya, Yahuda menolaknya. Nah, dikatakan bahawa umur Yusuf ketika tu baru 12 tahun. Kalau kita tengok 12 tahun budak pohok itulah, budak ada lagi lah. Nah, bukan tak reti nak cara tubuh badan lagi lah pada umur. Itu setengah ulama kata begitulah. Nah, Allahu Akbar. Tapi subhanallah ayat ni, wa awhayna ilaihi, dan kami wahyu kepadanya, kepada Yusuf. Kita tengok sini, Masya Allah, wahyu dah, terima wahyu dah. Mana kata Yusuf ya halus lagi, tapi bakal Nabi ni ya kira wahyu dah. La tunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Maknanya la takhaf, jangan kamu takut Yusuf, aku cara kamu belaka. Patu mu akan selamat. Patu mu akan nak royak satu hari cerita ni, mu nak royak pada abang mu buat gini. Satu hari lagi jauh ya lagi. Yusuf dah nak selamat dia kah ni ya. Tapi Allah dengan puak rasa ni dia buat apa-apa kira jauh lagi. Jangan syurga ya kira. Kita dah nak ada dunia. Ya juga syurga ni. Nampak? Ni ya tamu akan royak. Bagi hak abang-abang mu buat kemung ni mu royak. Abang mu terlupa sikit lagi ya tu. Bagi ni akan berlaku. Nah, pada ayat yang ke-58 sekali lagi. Inilah puluh-puluh tahun lagi wahyu ayat belah-belah. Bukan baru, bukan sikit. Abang tu umat Islam gapo-gapo dah kita minta hari ni, jangan dia ingat atau pan selalu dah. Allah Ta'ala nak bila kita serah pada dia, ya bijak kita bodoh. Ingat malak Tuhan bijak, kita bodoh. Tuhan kesian lebih pada kita, kesian pada diri kita. Allah Ta'ala arham daripada diri kita pada kita lagi, lebih bijak pada kita daripada kita. Kita serah pada Allah, kita minta kerja, kita minta Allah nak bila serah pada Allah. Allah Ta'ala lebih bijak, Allah Ta'ala lebih kesian pada kita daripada kita lagi, daripada mak kita kesian pada kita lagi. Nah, kita asal takut pada Allah Ta'ala, asal kita berdekat dengan dia sudah. Jangan gaduh. Nah, jangan gaduh. Tengok ni, Yusuf duduklah cemah gini, dah sepatutnya wak jadilah lain selalu boleh. Kau naik duduk ke atas langit tu kan boleh. Nah, tapi dah terima dulu mu duduklah ni. Teriak katanya 3 malam 3 hari duduk dalam telaga. Bukan semalam mendak makan apa Allah alam. 3 malam 3 hari duduk dalam telaga. Duduk gelak teriak. Yang kita sedihnya, puak dia tak tinggal ni. Puak dia duduk ke tepi tu. Dia gila lah dia buat. Pasal apa? Dia nak tengok maksud mana cerita Yusuf ni. Dia cik belah nak mati, tapi dah kalau banyak-banyak hari mati sungguh. Ni 3 hari. 3 hari ni mumah lah. Mumah. La ilaha illallah. Menurut satu riwayat 3 hari. Saya tak tahu, wallahu alam. Dah sebenarnya lah saya hari kat atas 3 hari tu, ya. Kemudian Allahu Akbar. Puak dia sudah buat tu. Kelek bahang apa pula. Allahu Akbar. Tadi bahang dah minta nak mari, nak jaga. Dua-dua nak. Wa inna lahu lanasihun ayat 11. Wa inna lahu lahafizun. Oh, 2 ayat 12. Nasihun lagi, hafizun lagi. Nasihun ni sakut pak jiwa lebih banyak pada zahir. Hafizun zahir banyak pada jiwa. La ilaha illallah. Klik ayat, wak beriak, koyak pakak menangis belakang. Pakak awak teriak, yo ye teriak. Pak ya dah tak sedap cakap dah. Ya Allah, padahalnya pak ya doa mustajab. Tapi Tuhan uji.
Ujian Allah. Ujian Allah. Nah, setara mana mustajab doa pun, ujian adalah ujian. Qalu ya abana inna dhahabna, hei ayah kami ni pakak hidup tewah buat kami ni. Yusuf ni kami sodok dengan barat, mari serigala makan. Sesuai dengan zaman tu ngapak ya pun berjalan dah sikit ke masa belum pergi itu. Nah, lalu itulah siapa dia sendiri tu, ya bahang ni ya ada piruk dah. Ya kata wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Tapi ayah tak percaya kami. Sekarang, walaupun kami benar, ayah kata kami bohong. Bahasa Tuhan yang kecil Allah lah, bahasa dia. Walau kunna sadiqin, tapi kunna kadhibin. Nah, kalau kami benar, puak ayah tak percaya, tapi ni kami bohong. Mana gitulah ayat. Bahasa Tuhan yang wari waktu dia wari hikayat. Dia tak ayat kata puak ayah bohong. Tuhan tak ayat kata puak ayah bohong. Nah, Tuhan ayat katanya, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Allah ahkamul hakimin sungguh. Cara dia, bahasa dia bijaknya Tuhan ni. Allah. Lalu tu bahasa dia lah dia waja'u ala qamisi bila min kadhib. Sebelah kambing seka, ambil baju lama. Ya baju ya pecah belau dah tu. Baju nisa. Allahu akbar. Belum nak tahu dah telaga pecah baju Yusuf. Yusuf tak sapcak labai atau kalau abah mati boleh jadi kain kapal. Yusuf tak kira mati ya dia. Dia mati cakap dah. Dia di kain kapal pada dia. Abah dia tak dengar juga beratur, tak dengar juga. Cabut baju, gecam, telanjang bahagia gitu, tak turun dah telaga. Allah akbar, keras sungguh hati. Syaitan, auzubillahi minasyaitan. Auzubillahi minasyaitan. Auzubillahi minasyaitan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Baju Yusuf dia cabut tu lah. Tak ada cari sikit abut, baju dia cabut. Tak ada cari cabut. Lalu itulah Yusuf, apa dia, Yaqub kata bal sawalat lakum anfusukum amra. Aku ni sabar sekarang. Yusuf reti belaka atau faham belaka. Nah, apa dia, Yaqub reti tak faham. Allahul musta'an ala ma tasifun. Hak muda kecek ni aku nak minta Tuhan Tuhan, tak ada hal ke orang lain. Aku tak kuasa dah orang lain. Allah, sabrun jamil. Sabrun jamil ni susah ya umat Islam. Siapa susah tu ambil lah dasar Yaqub. Nah, susah lah keluarga banyak, faedah bukan sikit. Ambil dasar Yaqub. Doa sama. Nah, wajah as-sayyaratun. Nah, habis ni. Jadi Yaqub pun dah teriak gitu. Yang kita heran, sabrun jamil. Apa yang tak tu bagi cari? Tak tu bagi cari. Nabi sallallahu alaihi wasallam cari mana ni maka diri mah. Jadi dia cara-cara dia. Nah, kalau kita kata nak cari imam dari mana? Tahu mana? Nah, jadi serigala makan habislah. Tak kena tu bagi cari dah lah, tak gitu. Subhanallah. Semua tu orang panggil apa? Lauh mahfuz, ngatur Allah yudabbirul amra min as-sama'i ila al-ard. Wa ja'at sayyaratun. Buat musafir mari. Fa arsalu waridah. Maka dia hantar orang cari air lah. Gitu mu telaga. Kalau tali orang nama tengah pada pasir. Dia lah. Utar ramah lah, utar banyak ikan. Fadla dalwah Allah tahu tiba. Qala ya Bushra. Yusuf kata naik. Alhamdulillah. Masya-Allah Yusuf. Hadza gulam. Allah budak ahli Mairana ni. Okey. Puasa berat. Semua tu
Allah. Wa asarruhu bida'atan. Wa asarruhu bida'atan ni puak-puak adik-beradik dia bawa naik Yusuf tu, adik-beradik dah ada dekat tepi tu kan, dia mari buat ya. Tapi dia tak oyak tak Yusuf ni adik dia tak oyak. Nah, Yusuf pun tak berani oyak kata ni abang dia. Tapak teruk benar dah. Supaya temumah dah sikit-sikit tu kaya teruk dah. Kata Ibn Abbas, nah, puak Ning ni dia tujuan yang nak Yusuf tak ada. Ada kira. Nah, dia nak jual bida'atan ni, nak jual lah. Nak jual. Kira orang negak ni, aku nak jual ni hak aku kata, bagi aku. Padahal sepatutnya jual apa bagi boleh dah telaga. Mu tahu apa dah telaga. Cerita tu tak ayat, cerita tu tak ayat. Gapo cerita. Nah, orang ni pun oleh kerana dia tu orang dagang, orang negak, ya bayar apa ya panggil bisa manimbaksin darahima. Puak ni bukan nak jual sungguh-sungguh sangat, punya kata jual gitu, boleh duit sekut dua gitu, mama hudah-hudah. Bukan dia nak tujuan duit, tujuan lepas dah kepada ayah ya, tak saya jumpa dengan ayah ya. Wa kanu fihi minaz zahidin, puak ya tak ada nak duit sekali, nak lepas dah ayah. Katanya wak apa Yusuf, tak payah kata abang itu loh. Yusuf ni habis dah. Ia putus asa daripada abang nak tolong dia. Kalau royak kata ni abang dia, boleh dia orang ni tak beli. Nah, boleh dia mau nak serah ke abang dia. Situ dia bahaya teruk lagi. Ambil pergi bunuh boleh dia. Jadi Yusuf takut dia tu dibuat kacau oleh abang dia, lebih baik dia dijual dan dia pergilah. Pergi daripada keluarga. Allahu Akbar. Ya Allah Akbar. Wa qala alladhi ishtarah, orang yang beli tak ni kelak pergi jual di Mesir, dia tempat jual orang kan, jual hamba. Jadi hamba star. Nah, kelak pergi jual Mesir. Salah seorang menteri keuangan mari nak beli. Kemudian comel. Jual mahal habis mahal. Tapi oleh kerana dia orang ada duit, menteri keuangan, dia beli boleh. Orang lain sama ada beli tak boleh. Buat mahal. Budak comel. Yusuf jaga kan. Nah, jual mahal lah. Nah, bukan kopi-kopi tak. Kali menteri ni hak nama Atfir ke atau begitulah. Atfir gitulah. Orang Arab ya. Ya kalau itu ya panggil ya bunyi gaga gitu. Atfir gitulah. Orang Mesir. Atfir itu beli dengan harga mahal kerana dia di menteri ada duit banyak. Walau ia tak ada anak, kelak dia ya ke bini dia kata nah cara molek lah ke anak dia ni, nah mudah-mudahan kita boleh buat anak akak dan yang faedah pada kita banyak. Kata dia tak ada yang dipunah pada kena sungguh lah. Yusuf ni boleh faedah ke orang banyak benar. La ilaha illallah. Yanfa' dia memang boleh faedah sungguh. Au natakhudhu walada. Tapi Zulaikha ni bini Yusuf, bini menteri ni, dia tak ada anak. Menurut riwayat katanya dia tak biasa duk subuh dua orang ni. Allahu Akbar. Satu riwayat. Tak biasa duk, tak ada biasa berlaku perkelahian tok laki yang bini, dia ada bini gitu ya. Ni kalau kita tengok sebab nak boleh ada Zulaikha ni jadi gila ke Yusuf ni. Nampak ya tak ada hasil, tak ada apa, tak ada boleh nafkah balik nafkah batin daripada suami dia. Menurut satu cerita yang agak kata nampak boleh terima cerita tu. Saya duk kaji tengok. La ilaha illallah. Tak apa, Zulaikha pun anak comel, tak ada apa, ambil perak. Kata setengah nama Ra'il, kata setengah nama Zulaikha, dua nama nah. Ra'il sa, Zulaikha sa. Ya bagi cerita gamak-gamak belaka katakan Allah. Jadi masyhur pak dalam sejarahnya Zulaikha. Nah, Ra'il tak masyhur mana. Begitulah. Jadi
boleh hidup rumah menteri, tu baik daripada telaga hidup rumah orang seni, anak tak ada, menteri seni hidup. Sebab tu Allah Ta'ala kata wa kadzalika makkanna li Yusuf. Ni makanna kali pertama ni, makanna li Yusuf. Pak tak ada rumah, mak tak ada gapo, boleh pak baru, mak baru kasih pada dia, habis-habis kasih. Pak dia kasih sungguh, pak ni, pak Ablin. Nah, pak Hajuan pun kasih kat dia, pak Ablin pun kasih lagi. La ilaha illallah. Walina'alamahu li Yusuf fil ard. Jadi baba boleh nyawa Yusuf lagi duk rumah orang apa tak apalah. Ingat ke pak, ingat ke mak, saudara nak royak dak tu. Tapi sekurang-kurangnya hidup boleh nyawa sikit. Setara mana pun orang ni duk rumah orang lah mana. Setara mana orang buat molek nak lawan muh kita sendiri dangan-dangan pun tak boleh lawan. Pak kita tak boleh tengok dah. Tak tahu duk di mana, tak reti nak tengok dah. Kata budak halus lagi bukan. Umur 13 tak tahu nak klik kat mana lah. Walinu'allimahu min ta'wil ahadis. Allah Ta'ala kata kamilah yang memperteguhkan kedudukan Yusuf tu di tanam se, dan kami nak mengajar dia akan takbir mimpi. Yang ini salah satu cara yang nak gijing masalah ya dok legok sikit lagi dan sebagainya. Wallahu ghalibun ala amri. Ni nak ayat kata Allah Ta'ala ni maha kuasa atas mengurus segala. Liku turun lagi telaga naik mari gapo. Ni orang panggil ghalibun ala amri. Allah. Walakin aktsaran nas la ya'lamu. Manusia tak khabar apa pun, maknanya Allah Taala kuasa. Itulah hari ni kita mengaji sekat tu. Lepas tu kita mari pakat nak komen gapo, masa ada lagi 15 minit. Siapa ada nak tambah dana boleh, nak ataupun nak tanya belah mana boleh. Insya-Allah Taala supaya kita tu boleh berasa jelas. Dan kita ngaji untuk beriman ni sejaning cerita sungguh, bukan dongeng, bukan hadis, cerita Quran, al-qisasul Quraniyah. Nah, qala Allah wa sadaqallahul azim. Nah, sungguh benar. Cuma boleh hadir kita faham tu tak apa 100% supaya kerana Allah kan, wallahu alam. Kita berusaha cari daripada tafsir-tafsir ulama. Allah Taala alam sebenarnya lah mana. Tiap-tiap tafsir saya tu saya buat Ibnu Abbas ke, Ibnul Jauzi ke, Ibnu Katsir, Qatadah, Mujahid ke apa, ada semua. Ini cara saya buat tafsir supaya umat Islam pakat yakin kata ini bukan hak saya. Saya sekadar kata nakab kata ada matu untuk umat Islam tahu, supaya kita yakin kata kita pakat ulama. Nah, ratus-ratus ulama yang kita pakai, bukan 2, 3, 4 orang ulama dak. Nah, insya-Allah taala umat Islam marilah kita pakat fikir dengan sungguh. Ini ayat Allah, jangan kita buat main. Nah, siapa-siapa tafsir ayat Allah dengan pendapat dia, walau kena pun tak boleh juga. Nah, kalau tidak ada kaedah yang mati dan tidak ada perkataan yang kita boleh refer atau rajak padanya. Nah, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia tu bina akan mahligai dalam api neraka lah. Kalau dia buat tafsir, saya bukan di sini mana buat tafsir, habis-habis sakit kepala buat tafsir. Sebab kita tahu kata benda ni bukan mesti jalan syurga semacam dak, jalan neraka pun buka semua. Takut kita tu. Nah, kalau tu saya beringat sebanyak mungkin. Ulama-ulama, inilah perjalanan yang saya buat untuk umat Islam zaman ni. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Nah, maka saya kata siapa ada Abu Yamin dekat Abu Yamin dekat Bunyamin tak ada. Bunyamin dak rumah sekali dengan Yakub. Di kadang ada Bunyamin seorang lagi bawa boleh dak ya tu. Nah, wallahu a'lam. Siapa nak kata gapo lagi? Saya kata Muhammad Andak Ta'liq. Dia nak tanya apa? Cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya ma'allimna Ibrahim 'allimna wa ya Ibrahim Sulaiman 'allimna. Allahumma sahhil lana ma ja'alna sahlan wa taj'alna hazan. Ya Syekh Hasan. Pada ayat yang 3.
nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Qasas berita-berita. Apa uslub kita duk terbiah anak-anak kita ni kena kita pakai juga uslub berita. Ya ilaqah mak dengan ibu bapa dengan anak ni banyak ilaqah, banyak sakut dengan suruh dengan larang. Banyak sebab tu banyak anak tak seduduk dengan bawa ayah masuk anak tubik. Bawa mak masuk anak tubik. Jadi nak duduk sekali ni payah sikit dah. Sebab ilaqah suruh larang. If'al la taf'al. Tapi Quran ni ajar kita ibu bapa ni kita pakai duduk dengan anak kita dengan qisas. Kita buat halaqah dah. Masalah kita duduk rumah ni, kita duduk buat halaqah ini kita nak ambil sejarah masalah Nabi Yusuf. Kita buat halaqah rumah dengan anak-anak. Buat bising kisah. Dalam celah-celah kisah tu kita boleh nak bui faedah, nak bui taujih, nak bui sebab banyak dah ni budak wairun, budak-budak anak-anak tu jadi pecek dengan ibu bapa. Juga start tu mengajar sini, kalau kita kecek dengan ibu bapa malah cara dan kecek tu dengar. Sebab apa dah dengar? Sebab kita ilaqah kita dengan anak ni suruh larang. Lepas tu semua orang dah sedar lah. Kalau duduk ilaqah dua tu duduk suruh larang. If'al la taf'al. Izan ayat yang ketiga ni kita boleh ambil faedah ada. Kita buat halaqah dengan anak-anak kita rumah ni. Buat halaqah basing, baca sejarah, baca qisas. Dan ayat yang kelima, inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Ini jelas, wadah jiddan ni. Tuhan takkid, Tuhan takkid kata inna, lepas tu asy-syaitana lil insani, jumlah ismiyah juga. Aduwwun, Allahu akbar. Aduwwun, lepas tu mubin, habis jelas. Atau seteru. Ni nawi manusia ingat semua ni. Ingat. Idzan kullu naqsin fi hayati al-insan, kullu naqsin fi hayati al-insan masdaruhu syaitan. Ikut baris nak kumai kita ni sebab dia di sini syaitan. Allah musta'an. Jazakallah. Dan yang akhir saya panjang ni. Al-adlu kita adil dengan anak-anak kita. Masalah kalau kita masuk rumah ni ustaz, alhamdulillah anak ni alhamdulillah juga. Bahawa kita kucuk masalah, kita kucuk semua. Masalah kalau kita bui pitih duit, hak ni masalah 20, bui semua 20. Illa ulama kata illa kalau ada sebab. Masalah ni najah masalah kita ni beli kat adik ni hadiah ni sebab dia najah. Naim insya-Allah jadi najah sebab dia. Lakin kalau kita bui saja-saja untuk dia itu kena turut al-adlu bainal abna. Al-adlu bainal abna. Wa jazakumullahu khairan ala itahati fursah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Orang kata kena bersama bangsa, kena kita apa? Orang dah pertama khafsat orang yang banyak lah. Ada nak kecil dia. Kita sekali tapi halu kita banyak sikit. Bagaimana? Ada sebab sebagai ayat ni, ada sebab kita ada boleh mi kamtab apa, ada kamtab apa, demo tak ada apa lah anak-anak. Tak ada jawapan, ada headphone. Nah, insya-Allah. Nah, keadilan lah ni nombor satu sekali, keadilan di antara anak ni hadis sahih benar-benar. Nah, insya-Allah ada apa lagi? Ya, nak tanya apa? Okey.
Cakap. Dia minta tapi dia suka kata apa? Bukan dia kecil-kecil tu dia ada mimpi ni. Kata ada bila Sebelah teh kita. sini kalau Yusuf dia tak kena kakak dia gitu dan telaga, tak jadi kena keluar gitu, dia ada kan nak boleh jadi gitu. Dan sebab dan saya lah kita laib yang Ya. dia gini, habis saya nak tanya kata kita ni dia sudah with hauda, Ya. saya budak-budak lagi kata Ya. nak berlaku gitu. Ya. Tapi kita dia tu panjang ke akhir sampai ke belakang tu dia nak kena jadi supalah tu jalan je kena jalan tu satu dah supaya. Ya. Ya. Tu hikmat Allah Ta'ala yang kita tak boleh nak baca lah tu dah. Allah Ta'ala nak bawa seorang hamba dia yang nak jadi rasul ni, liku-liku hidup tu di bawah kuasa Allah, wallahu ghalibun ala amrihi tu. Tak ada siapa boleh kuasa nak bicara lah benda tu. Nah, kerana yang jadi sebab tu, subhanallah. Tuhan lah punya tahu, kita tahu, Allah alam ayat tadi. Ada siapa nak boleh jawab tak? Boleh? Siapa nak jawab? Ada. Siapa nak tanya apa lagi? Ayat kedua di mana? Ni kena bunuh akal yang sejahtera lah. Lepas tu pemuda-pemuda kita duk lekat dengan dadah tu ada akal yang sejahtera, Ustaz. Betul lah. Itulah di antara marinya khamar, arak baik, gapa baik. Punya ni rusak akal. Bila rusak akal tu kat Quran tak adil lah. Jadi bagi dia tu Quran tak ada faedah apa sebab akal tak ada. Nah, la'allakum ta'qilun tu cedera akal dia tu sekurang-kurangnya darah rada akal dia turun. Kalau dia bijak turun jadi tengah-tengah atau bawah. Pada tu lah. Jadi sebagai merusakkan akal tu kerja syaitan lah. Nah, sebab syaitan ni yak dimula turun lagi. Turun Quran tu Jibril dah buat turun. Kerana malaikat lain tak kuasa nak turun. Kalau sekadar seorang Jibril boleh buat seorang buat gagah. Ni atas sayap dia ada. Syaitan takut dia. Nah, tak serupa dengan malaikat lain lalu 3 sayap, 4 sayap. Tak kuasa nak ori Quran. Padanya ngenak ni syaitan. Nah, lalu itulah ada setengah tu sampai 70,000 turun mari Quran. Suratul An'am misal 70,000 turun mari. Sekaligus hari turun. Nah, maka setengah daripada juga. Nah, maka kita tu yakin katanya di antara musuh jelas moleknya iaitu syaitan. Syaitan ni dia tak sewa turun dulu gitu. Dan kalau turun tak sewa betul, Nabi tu tak sewa ayat. Nah, ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Semua tu patut Nabi bimbang kok syaitan duk sekat tengah jalan, dia pesan kepada semua umat dia ballighu anni walau ayah. Usaha tabligh ni satu kerja sangat payah. Habis itulah kita duk kena jack di dia mai lama 700 tahun. Nah, duk kena jack. Tak boleh buat hari Quran dengan jalan molek. Untuk nak tadabbur ayat ni tak siapa. Nah, kerana apa? Kerana duk kena jack di syaitan. La ilaha illallah. Patut kekurangan akal. Akal ni kena dia sembuh dengan kena duk apa? Duk baji dengan ilmu-ilmu alat. Bala akal cerdik lagi. Ngaji nahwu, ngaji fiqh, ngaji saraf, ngaji alat-alat bahasa Arab bagi orang bukan Arab khususnya lah. Bagi orang Arab tu pun boleh kena ngaji juga. Tapi kita tengok katanya puak-puak sahabat dulu tak ngaji apa, tapi dia kecek kena belakang. Tapi faham Quran cukup belakang. Tapi orang-orang belakang ni kena ngaji dah. Nah, khususnya pada orang nak tafsir Quran tu mesti kena faham
ilmu bahasa supaya nak lebih tajam akal dia, la'allakum taqilun, dia tu tajam daripada orang yang tak ada ilmu bahasa. Allahu a'lam. Tu. Itulah lebih kurang. Ada siapa nak tanya apa lagi? InsyaAllah mudah-mudahan kita hari ni 21 ayat. Semua dapat 111 ayat. Ada lain 80 ayat lagi. InsyaAllah sekali lagi halaqah yang ketiga belum iktikaf. Lepas tu kita akan buat iktikaf pula. Lebih lagi kita hubung lepas raya insyaAllah ta'ala pada hari Sabtu. Pakat cari kitab dulu hari ni dah. Kitab ni insyaAllah ada jual di masing-masing tempat lah, tengok supaya kita boleh pakai. Apa sesia boleh dia mau terjemah. Sudah tak kita tahu. Perniagaan ni, harga apa pencetakan ni ada orang ada cara dia. Wallahu alam. Pada itulah mudah-mudahan semua kita ma'al Quran. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-Quran allazina hum ahlullah wa khassatuh. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Karamakumullah. Ya Allah, ya Hayy. Oh, mana?